Sama-samalah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapatlah kita bersua dan berkenalan. Jadi sebenarnya tuan-tuan ya, Pulau Ganda Suli ni saya biasa dengar, tapi saya tak pernah datang. Inilah kali pertama tuan-tuan saya sampai ke Pulau Ganda Suli. Sebenarnya belakang dia dengan Tok Khalifah tu. Jadi saya biasa ke jalan depan je. Daripada BHP Parit 13 tu, jalan depan, bagian terap. Itulah. Pusing situ kan. Yang dalam ni saya tak pernah masuk. Tapi nama Ganda Suli tu memang biasa. Dan saya membayangkan Pulau Ganda Suli tu pulau. Namanya pulau kan. Saya bayangkan pulau. Jadi rupanya dia dulu sejarahnya sungai itu dia memotong dia memotong zaman dululah. Jadi macam bentuk pulau kecil dulu. Tapi sekarang sudah dikambus ke apa ke. Jadi sekarang tak ada nampak pulau tu. Jadi pulau sungai lah. Kalau kita pergi di Kelantan, kadang-kadang nampak pulau-pulau sungai itu kan. Tasik-tasik ataupun pasir-pasir yang begitu. Itulah dia. Jadi kalau saya masuk tadi, saya ingat penduduknya tak ramai. Rumahnya sebiji kan. Tapi bila tengok kat surau ni, banyak pula. Kan? Jadi alhamdulillah lah. Teman-teman sekalian, jadi kebetulan pada malam ini, bulan ini ialah bulan Rejab. Dan tidak lama lagi kita masuk bulan Syaban dan seterusnya bulan Ramadan dan Syawal. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Taala untuk dipanjangkan umur supaya kita dapat melalui bulan Rejab ini dengan sempurna dan masuk ke Syaban dan Ramadan dan berhari raya kita Idul Fitri tidak lama lagi. Jadi Tuan Imam pun ada baca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa baligh Ramadan. Kita berdoa supaya mendapat keberkatan dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, jadi bulan Rejab ini, Sya'ban dan Ramadan adalah 3 bulan yang paling banyak pahala. Paling banyak pahala barang siapa yang berpuasa sehari saja di dalam bulan Rejab ini akan dibinakan sebuah mahligai di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kita masih ada berbaki bulan Rejab ini, bolehlah berpuasa esok. Besok Khamis kan? Jadi malam ni bolehlah niat puasa, saja aku puasa esok nak Rejab kerana Allah Taala. Dan seterusnya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Di dalam bulan Rejab, pahalanya barang siapa yang membuat satu kebajikan di dalam bulan Rejab ini, pahalanya menyamai 70 kali ganda. Kalau bulan biasa 10 kali ganda. Tapi dalam bulan Rejab 70 kali ganda. Dan kalau bulan Ramadan menjadi 700 kali ganda. 700 kali. Ini sebahagian pandangan ulama. Baik. Kenapa bulan ini dinamakan Rejab? Rejab. Rupa-rupanya dalam huruf Jawi itu Rajimba tersirat nama 3 makhluk yang penting dalam bulan Rejab ini. Dalam bulan Rejab ini ada satu peristiwa dipanggil Isra dan Mi'raj. Rajimba itu, Ra itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jim itu Jibril, Ba itu adalah Burak. Jadi dalam bulan Rejab itu, Rajimba itu membawa maksud dalam bulan ini ada 3 makhluk yang dijemput oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu penting kepada umat Islam. Teman-teman sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini jemputan
Allah SWT ke langit, menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah SWT di atas langit saja, berlakunya sekitar setahun setengah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Mekah lebih kurang setahun setengah nak pergi berhijrah ke Madinah, berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana Nabi Muhammad SAW telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan selepas hijrah itu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Jumlahnya 13 campur 10, 23 tahun. Jadi malam ni kita belajar matematik. 23 tahun Nabi berdakwah. Alhamdulillah akhirnya, mula-mula tidak mendapat sambutan, akhirnya mendapat sambutan. Di Mekah tidak mendapat sambutan, berhijrah ke Madinah dapat sambutan, dan kembali semula ke Mekah. Dan akhirnya orang Mekah pun malu kerana Islam telah kuat, dan akhirnya mereka pun beramai-ramai masuk Islam. Dan Nabi Muhammad mendapat kejayaan. Jadi tuan-tuan, kalau kita ini nak mencapai kejayaan, kadang-kadang kita perlu berhijrah. Mungkin kalau kita duduk di negeri Kelantan tidak begitu jaya dalam bidang perniagaan kita kena pindah ke Selangor. Gitu begitulah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyah. Tidak ada penghijrahan, perpindahan selepas hijrahku, melainkan yang ada ialah jihad dan niat. Maksudnya, selepas Nabi berhijrah tu, itulah hijrah yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itu, kalau ada pun hijrah ialah Nabi mengatakan jihad dan niat. Maka hari ini tuan-tuan, sempena tahun baru, sekarang ni masuk bulan Februari, masih lagi tahun baru 2024, maka kita perlu jihad kepada perubahan sikap kita daripada tahun lepas lebih baik daripada tahun lepas. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun lepas, dan tahun akan datang lebih baik daripada tahun 2024. Begitulah. Itu faiza azamta fatawakkal Allah. Apabila kita berazam untuk menjadi lebih baik, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, manusia ini tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Manusia biasa kan? Bahkan atuk kita Adam AS juga melakukan kesilapan. Atuk kita Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah khuldi di syurga sana, buah larangan, dan akhirnya Allah murka sedikit dan menurunkan atuk kita dan nenek kita Hawa daripada syurga yang penuh nikmat ke bumi yang lain, iaitu bumi yang kita sedang duduk sekarang inilah. Kalaulah atuk kita dan nenek kita itu tidak melanggar larangan Allah makan buah khuldi, kita ini semua beranak pinak berada di syurga. Sampai sekarang kita berada di syurga, tuan-tuan. Tapi apakan daya, atuk kita ni manusia, nenek kita manusia, maka dia pun melakukan kesilapan, tetapi Allah akhirnya telah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa ketika mereka bertemu di padang Arafah. Nabi Adam diturunkan di
Di Bangladesh sana tu. Bukan Bangladesh, di Sri Lanka. Ya. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, Hawa diturunkan di tanah Arab sana, di Jeddah sana. Kemudian akhirnya mereka berjalan, ya, berpuluh-puluh tahun, ya, akhirnya berjumpa di Padang Arafah. Nah, itu kalau yang kita pergi Mekah tu kan, dan kita naik ke atas tu, satu tanda, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Kemudian di situ mereka pun berkampunglah Adam dan Hawa di Padang Arafah, dan beranak pinaklah Hawa. Dan Allah telah mengampunkan dosa keduanya, dan Allah mengatakan sampai masanya nanti kita akan dikembalikan semula ke syurga. Tetapi tidaklah semudah. Kerana apa? Apabila kita sudah turun ke dunia, kita diuji dengan ketaatan. Ya, apabila kita sudah turun ke bumi, duduk di bumi, nak masuk balik ke syurga, memang. Tetapi ada syarat-syarat yang ketat. Diuji dengan ketaatan. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, insya-Allah kita dapat kembali memasuki syurga. Dan barang siapa yang tidak kuat imannya, terpengaruh dengan hasutan jin dan syaitan, maka tidak dapatlah kita masuk syurga, sebaliknya kita dicampakkan ke dalam api neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia, anak cucu anak Adam ini akan dimasukkan ke dalam syurga, dan segolongan manusia anak cucu Nabi Adam ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-tuan sekalian, sebab itu awal-awal perkataan saya tadi, ya, tidak ada manusia yang tidak melakukan kesilapan. Sebaik-baik manusia ialah orang yang bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dan dia adalah penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu, wastaghfiruh, dan mintalah keampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia penerima taubat. Jadi tuan-tuan, bila kita dah melakukan kesalahan ini, Tuhan suruh apa? Fasabbih, perbanyakkan memuji Tuhan. Ya Allah, berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sebab itu disebut fasabbih. Perbanyakkan kita bertasbih kepada Allah. Kan? Itu panduan Allah Ta'ala untuk kita bertaubat. Banyak memuji-muji Allah SWT, menyebut-nyebut namanya. Dan kemudian wastaghfiruh, mintalah ampun, innahu kana tawwaba, dia penerima taubat. Baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, kecuali dosa syirik. Dosa syirik saja yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampunkan. Sebab itu taubat ini jangan dilengah-lengahkan. Nantilah taubat. Jangan. Kita tak tahu umur kita. Sebab itu, penuhilah masjid, penuhilah surau. Ya, dan saya ucapkan tahniah kepada jemaah kampung ini yang saya lihat penuh surau, surau masjidnya penuh. Tuan-tuan sekalian, Allah berfirman dalam Quran, ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan juga pemimpin-pemimpin kamu yang baik. Ya. Jadi yang pertama sekali taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasulullah. Yang ketiga taatlah pada pemimpin-pemimpin.
Ketua kampung pemimpin kita. Pengurusi surau pemimpin kita. Kalau diajak jom pergi ke surau, ada program ceramah datang. Kerana apa? Perintah Allah. Kalau pemimpin kita ada wakil rakyat kita, tuan DO kita, orang besar daerah kita, menteri besar kita, perdana menteri kita ada, selagi mana yang disuruh itu yang baik-baik, kita kena patuh, kena taat. Sebagaimana Nabi menyebutkan, as-sam'u wa ta'atu alal mar'il muslim fi mahabba au kariha. Mendengar dan taat kepada pemimpin adalah wajib, sama ada kita suka ataupun kita tak suka. As-sam'u wa ta'atu alal mar'il muslim fi mahabba au kariha. Fi mahabba sama ada kamu suka au kariha atau kamu tak suka. Selagi mana pemimpin itu tidak menyuruh kita melakukan maksiat. Apabila pemimpin itu menyuruh kita melakukan maksiat, maka ketika itu janganlah didengar dan janganlah ditaati. Setakat yang disuruh melakukan maksiat saja. Bukan kita tolak semua. Setakat yang disuruh buat maksiat. Contoh kalau pemimpin itu suruh kita jom ramai-ramai ke stadium Sungai Besar. Ada apa tu? Karnival, konsep tari menari. Yang itu kita tak payah pergi. Tapi kalau pemimpin kita kata, jomlah tuan-tuan kita buat tanaman pasu bunga, tanam sayur-sayuran. Tak? Kita tukar daripada tanam bunga kepada menanam sayur-sayuran. Jadi benda yang bagus. Itu kita kena taat. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Sebab ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan juga pemimpin. Clear? Jelas. Dan tuan-tuan muslimin, sebagai rakyat, sebagai kaum muslim muslimat, kita ini semua bersaudara. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, innamal mu'minuna ihwah, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Fa aslihu bainahukum, dan perdamaikan sekiranya ada orang Islam yang bergaduh, bertingkah. Dalam konteks tempat kita ini ataupun dalam Malaysia ni, biasanya orang bergaduh sebab politik lah. Aku orang UMNO, orang PEH, orang keadilan, orang apa? Amanah biasa kat tempat kita ni bergaduh sebab politik. Jadi kita kena menjadi ejen dakwah. Kerana Allah menyebutkan fa aslihu bainahukum, perdamaikan kedua pihak yang bertingkah. Jumpa dia, udahlah. Kan? Janganlah kerana politik kita bergaduh. Yang eloknya kat kedai kopi ni jangan sebut pasal politik. Cerita pasal lain. Kan? Ceritalah pasal apa, sukan ke, mancing ke, tak? Tak kisahlah. Elakkan cerita pasal politik. Sebab ada yang tak suka, kan? Begitu. Jadi, timbullah keharmonian. Itu tugas kita, tuan-tuan, sebagai pendakwah. Pendakwah ini ada dua. Satu, kita berdakwah kepada sesama Muslim. Satu, kita berdakwah kepada non-Muslim. Sesama Muslim, itu tadi. Kita berdakwah. Kalau ada kawan kita tu, dia tak sembahyang, kita kata, janganlah tak sembahyang. Kerana apa? Di akhirat nanti, yang pertama sekali ditanya ialah tentang solat. Sempurna solatnya, maka barulah diterima semua amalan-amalan yang lain. Tak sempurna solatnya, tidak diqada, tak diganti, maka semua amalan lain tidak diterima. Maka kita qada lah. Dulu muda-muda banyak tinggal sembahyang kan? Gantilah. Sebab apa? Di akhirat nanti, kalau kita tak sempurna sembahyang kita banyak tinggal, tak ganti, maka kita
segala puasa kita, sedekah jariah kita tolong anak yatim, kita tolong ibu tunggal, kita tolong orang miskin, semua tak diterima. Sebab sembahyang diterima, semua lain terima. Jadi itu dakwah sesama Muslim. Disebutkan hadis, miftahul jannah as-salah. Kunci kepada syurga itu ialah sembahyang. Jadi sembahyang itu kita buat sekarang ini. Tetapi yang lepas-lepas tu, perlulah kita ganti. Selagi mana kita sihat. Lepas sembahyang zuhur, bangun. Buat ganti. Lepas sembahyang asar, bangun ganti. Sembahyang qada tak apa. Sepasar. Sembahyang sunat jangan. Lepas maghrib, ganti. Lepas isyak ganti. Kalau tak buat di surau, buat di rumah lah. Kan? Di rumah. Ataupun selepas sembahyang sunat duha. Pagi-pagi kita sembahyang sunat duha kan? Sembahyang murah rezeki 2 rakaat. Pukul 8 tu, usalli sunatad duha. Rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat duha, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas sembahyang sunat duha itu, kita bangunlah sembahyang sunat qada. Qada subuh ke. Besok pula sembahyang duha, qada zuhur. Besok lagi sembahyang sunat duha, asar. Jangan buat sekaligus, pensan. Lepas subuh, zuhur, asar. Kita kita berperingkat-peringkat lah. Kita buat perlahan-perlahan. Tetapi kita buat amalan qada itu. Malaikat bertanya kepada ahli neraka. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Malaikat tahu dah. Tapi malaikat saja bertanya. Hai ahli neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka ni? Qalu lam naku minal musallin. Kerana kami orang yang meninggalkan solat. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah tua ni, kita dapat penuhi surah masjid. Tetapi selagi kita sihat, qada. Baik. Itu namanya dakwah sesama Muslim. Kemudian dakwah kepada non-Muslim. Dakwah kepada non-Muslim, ini mungkin kita jarang buat. Dekat sini ada tak Cina India? Ada? Tak ada ya? Tak ada. Tak apalah. Tetapi saya tadi bersembang dengan siapa tadi? Dia kata kalau nak beli-beli barang, kebanyakan pergi ke Sing Besar, betul? Walaupun duduk sini Pulau Kena Suli, tetapi kalau nak beli barang pergi Sing Besar ataupun pergi Bagan Terap ke ataupun Sabang. Bagan Terap saya rasa tak ada Cina. Dulu ada Cina lah. Satu keluarga dah pindah dah. Tapi Sungai Besar banyak. Jadi kalau kita pergi ke Sungai Besar, kita pergi kedai motor asing, sambil kita membaiki motor, kita berdakwah. Itu tanggungjawab kita. Tadi berdakwah sesama Muslim. Kalau bergaduh, kita nasihatkan. Tak sembahyang, kita nasihatkan. Ya tak? Itu sesama Muslim. Tetapi kepada non-Muslim, kita jangan tinggalkan. Itu juga perintah Allah SWT. Kita pergi kedai motor, asing Ya, bila nak masuk Islam? Tak apa, gurau-gurau pun tak apa. Yang penting kita buat kerja. Sebab apa yang kita buat itu dicatat oleh mereka Raqib Natid. Kerana kita sudah melaksanakan dakwah kepada non-Muslim. Inilah tugas Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, diperintahkan untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy. Daripada tak ada yang masuk Islam, menjadi ramai masuk Islam. Kerana dakwah Nabi. Ya tak? Daripada semenanjung Arab sampai ke sekarang ni, satu dunia ni. 1/4 dunia. 1/4 dunia. Orang Islam. Asalnya Nabi seorang. Tapi Nabi buat kerja, disambung oleh sahabat-sahabat. Sampai Islam tersebar ke seluruh dunia. Masyriq wal Maghrib, timur dan barat. Tetapi bila Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, siapa yang menyambung? Kita lah tuan-tuan. Kita lah yang menyambung. Ya tak? Al-ulama warasatul anbiya. Kita ni pewaris kepada para Nabi. Jadi kita jumpa asing,
Asing. Gurau-gurau lah. Ajak minum. Kan? Dia tak masuk tak apa tuan-tuan. Sebab hidayah itu milik Allah. Tetapi kerja kena buat. Dakwah kena buat. Alah, aku dah mengajak dia masuk Islam, dia tak nak masuk pun. Jangan putus asa lah. Nabi sendiri berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Pun tak putus asa. Ya tak? Nabi berdakwah ke Taif. Sampai dibaling dengan batu. Cedera. Luka. Sampai ulama mengatakan darah yang dibaling batu ketika Nabi berdakwah ke Taif itu sampai penuh kasut Nabi itu. Slipper. Habis Nabi berjalan berbunyi kecak-kecak. Darahnya penuh. Batu tuan-tuan. Memang negeri Arab tu batu. Cuba ambil batu tu nanti baling. Jangan. Ui. Bayangkan. Tapi Nabi putus asa tak? Tak putus asa. Akhirnya, bila kita pergi Makkah hari ini, Madinah, kita buat lawatan ke Taif, semua dah Islam dah. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita buat kerja, insya-Allah. Sepanjang hidup kita, 50 tahun dapatlah seorang masuk Islam. Jadilah. Sepanjang umur kita 40 tahun, dapatlah kita Islamkan seorang. Tak? Jadi orang masuk Islam ni, dia ada banyak sebab. Satu, kerana dia nak kahwin. Tak kisahlah. Kalau dia nak kahwin dengan orang Melayu, kita kahwinkan. Gurau-gurau sama dia. Kan? Asing tak? You kenapa tak kahwin? Amoy Cina mahal lah, Haji. Mahal ke? Mahal. Kalau mahal, kahwin Melayu lah mau. Ada tak? Ada. Kalau mau saya carikan. Contoh. Jadi kadang-kadang kerana perkahwinan itu, dia masuk Islam. Yang kedua, faktor mungkin dia susah, miskin. Ini banyaklah. Ada setengah Cina tu yang susah, miskin. Dia nak bantuan. Sebab kerana nak bantuan tadi, dia masuk Islam. Ini kurang baguslah. Tapi tak apa, kita terima saja. Lepas dia masuk Islam itu, kita didik dia, kita bimbing dia, kita terbiah dia supaya daripada dia tak ikhlas masuk Islam kerana bantuan, akhirnya dia menjadi orang yang ikhlas kerana Allah SWT. Ya tak? Dan yang paling tinggi, ada orang Cina, orang kafir, orang India yang masuk Islam kerana dia membuat kajian. Ini seperti orang-orang yang educated sikit lah. Pensyarah universiti, pegawai bank dan sebagainya. Dan kadang dia banyak baca buku, dia banyak tengok video, banyak buat kajian. Akhirnya dia dapati Islam itu satu agama yang benar. Dan kadang dia pergi majlis-majlis dialog. Kan? Macam satu, siapa tu? Ada macam-macam perbandingan agama kan. Macam kat Malaysia ni satu daripada India. Siapa namanya? Doktor apa? Siapa namanya Doktor India tu? Zakir Naik. Ya, Dr. Zakir Naik. Dia kan biasa buat dialog menerangkan tentang perbandingan agama kan. Dia terangkan tentang agama Yahudi dengan Islam, agama Kristian dengan Islam. Akhirnya orang-orang yang itu masuk Islam. Ini kebanyakan orang-orang yang profesional ni dia macam itu. Dia mencari kebenaran. Jadi tak apalah. Jadi itu tugas kita. Tuan-tuan dan sekalian, saya rasa dah masuk Isyak. Jadi sebagai kesimpulan, ya, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kita semua, kita kembalilah faruddu ilallah wa rasul. Hendaklah kita kembali kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Ya, taraktu fikum amraini. Ya, hendaklah kita berpegang kepada dua, iaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berpegang kepada Quran dan sunnah? Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Oleh kerana itu, untuk menyelamatkan manusia ini daripada pergaduhan, kita berpeganglah kepada tafsiran salafus salih, iaitu tafsiran khulafa ar-rasyidin, tabi'in. Itu golongan salaf. Kalau golongan khalaf yang berlaku hari ini, maka bergaduhlah kita. Bila kita kata kembali pada Quran, aku memanglah pegang pada Quran. Betul tak? Masing-masing kata bang, tapi bergaduh juga. Ya tak? Jadi tafsiranlah yang menyebabkan manusia berpecah. Maka untuk itu, maka kita berpegang, semua orang harus berpegang kepada tafsiran yang asal, iaitu tafsiran salafus salih. Bila kita semua pegang pada tafsiran itu, berpegang kepada
Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, yang 4 itu insya-Allah kita tidak akan berpecah, kita tidak akan berlaku permusuhan di antara sesama kita. Jadi itulah persenanan saya. Semoga tazkirah ringkas ini memberi manfaat dan diberkati oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.